Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Haidiri. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tingkatan 5, bab pertama, ubahan. Kita akan masuk tajuk ubahan langsung ya. Okey, ubahan langsung. Sebelum saya bagi latihan berkaitan dengan ubahan langsung, mari kita belajar dahulu konsep. Awak kena faham dahulu konsep apa itu ubahan langsung. Okey, awak faham betul-betul ni ya? Okey, ni satu teksi. Okey, teksi ni dia bagi tambang, dia kenakan tambang 1 km RM1.20. Okey, dari sini 1 km RM1.20. Dia pun berjalan. Okey, dia bawa penumpang sejauh 5 km. Okey, bila 5 km, dia jarak 5 km, tambang dia berapa? RM6. Kan? Tambang dia mesti dah RM6. Okey, sebab 5 km darab dengan RM1.20. Jadi RM6. Okey. Dia bawa sekali lagi. Penumpang yang lain pula, dia bawa sampai 8 km. Okey, bila 8 km pula, jarak dia 8 km, di tambang dia berapa? RM9.60. Kan? RM9.60. Okey, kita tengok. Dua-dua tambang ni harga dia tak sama, tambang tak sama. Kenapa ini darjah 1 boleh jawab ya? Darjah 3 dan 4 sekarang dah boleh jawab. Sebab jarak yang dilalui ini adalah berbeza. Okey, ini adalah konsep. Konsep apa yang dikatakan sebagai ubahan langsung. Apa itu ubahan langsung? Okey. Kadar tambang berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Faham tak? Maknanya semakin jauh, okey, bila dia semakin jauh, jarak semakin naik harga tambang dia. Kalau kurang jarak dia, kurang tambang dia. Inilah ubahan. Ini dia bagi ubahan langsung. Okey, kalau kita kata kadar tambang tu sebagai Y, okey. Jadi jarak perjalanan tu sebagai X, kita akan kata Y berubah secara langsung dengan X. Y ni kita anggap sebagai tambang teksi. X ni sebagai jarak yang dilalui. Mana Y berubah secara langsung dengan X. Ini yang dikatakan sebagai ubahan langsung. Berubah secara langsung. Okey. Awak lihat pada buku teks, muka surat 3. Buku teks matematik tingkatan 5. Okey, muka surat 3. Okey, saya bacakan yang ini. Dalam buku teks ni ada. Sekarang saya terangkan apa yang dah jelas sebelum ni. Okey. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah dengan keadaan. Okey, apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah. Kalau Y tadi jarak, X tadi tambang, Y berubah, X pun akan berubah pada kadar yang sama. Dan sebaliknya. Sebaliknya mana kalau kurang, Y kurang, X pun akan kurang. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Kita lihat pada jadual. Okey, pada kes tadi. Okey, kita katakan tambang teksi tadi RM1.20. Ni kita balik pada contoh yang tadi. Okey, tambang teksi RM1.20. Kalau 2 km, X ni adalah tambang teksi. Kita anggap sebagai X ni tambang teksi. Kalau 2 km dia berjalan, maknanya tambang teksi dia RM2.40 kan? Kalau 4 km, tambang teksi dia akan jadi RM4.80. 4 kali dengan RM1.20. Kalau 6 km, 6 kali RM1.20 akan jadi RM7.20. Okey, kalau 8 km, okey, dia akan jadi RM9.60. Okey, kalau 10 km, dia akan menjadi berapa? RM12. Okey, X ini, okey, ini untuk dia punya jarak yang dia lalui. Y ni kita anggap sebagai tambang. Okey, awak lihat apa akan berlaku sekiranya Y tadi berubah secara langsung dengan X kan?
Y berubah secara langsung dengan X. Apa berlaku kalau Y ni bahagi dengan X? Okey, kita lihat yang pertama. RM2.40 bahagi dengan 4. Kita akan dapat RM1.20. Kita lihat apa akan berlaku. RM4.80 bahagi dengan 4. RM1.20 juga. RM7.20 bahagi dengan 6. RM1.20 juga. RM9.60 bahagi dengan 8. RM1.20 juga. RM12 bahagi dengan 10 akan dapat RM1.20 juga. Kita tengok semua sama. Bila Y bahagi dengan X, nilai yang sama. Okey? Jadi, dalam ubahan langsung, kuantiti Y dikatakan berubah secara langsung dengan X jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika Y bahagi X, maknanya Y dibagi X ialah satu pemalar. Maknanya satu nilai yang sama. Kalau sini tak sama, maknanya itu bukan ubahan langsung. Okey, dikenali sebagai pemalar perkadaran K. Okey, apa maksud ni? Ini sebagai kita nak faham konsep ni. Murid nak kena faham yang ini dahulu. Bila buat latihan baru akan jadi senang. Jangan terus buat latihan. Awak buat latihan tak buat faham betul-betul konsep. Itu yang bila soalan dia tukar soalan lain, awak dah tak boleh nak buat. Okey. Perkaitan antara nilai K, okey, nilai K tadi dengan konsep perkadaran, okey, ni Y tadi dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Jadi K, Y bagi dengan X1, Y2 bagi dengan X2, semua akan dapat nilai yang sama yang kita kenali sebagai K. Kalau dalam graf, masukkan dalam graf dia akan jadi macam ni. Okey. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi sebenarnya bila Y ni berubah secara langsung dengan X, kita boleh tulis dia sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Ini simbol dia. Kalau Y dikatakan berubah secara langsung dengan X, kita akan tulis Y berubah secara langsung dengan X. Ini hubungan ubahan. Okey. Simbol ini kita boleh tukar ke dalam bentuk persamaan. Dia akan menjadi Y sama dengan KX. Ini dalam bentuk persamaan. Inilah dia. Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi dia akan jadi Y sama dengan KX, di mana K itu ialah pemalar. Okey, pelajar, murid, sekarang kita lihat latihan. Kita pergi kepada contoh latihannya. Okey, diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125, ungkapkan. Okey, awak lihat ayat dia. Ungkapkan M dalam sebutan N jika, jadi jawapan dia nak dalam bentuk ungkapkan. Okey, ungkapkan. Okey, kita M berubah secara langsung dengan N. Okey, A, kita lihat A, M berubah secara langsung dengan N. Okey, kita tukar dalam bentuk ubahan. Dah belajar tadi kan? M berubah secara langsung dengan N. Maknanya M berubah secara langsung dengan N. Okey. Bila kita dah guna simbol ini, kita tukarkan dia dalam bentuk, ini bentuk ubahan, kita tukar dalam bentuk persamaan. Okay, kita letak M sama dengan, tadi saya dah bagi tahu, bila tukar ke bentuk persamaan, dia akan letak pemalar dia KN. Okay? KN. Okay. Sekarang kita gantikan nilai M dan juga nilai N. M berapa? 0.8. N berapa? 0.125. Gantikan nilai. Okay, 0.8 sama dengan K darab N adalah 0.125. Okay. K, ini adalah darab, di sana dia akan jadi bahagi. Jadi kita boleh K ni balik ke belah sini. K sama dengan 0.8 per 0.125. Okay. Jadi bila guna kalkulator, awak akan dapat K sama dengan 6.4. Okay, adakah ini jawapan? Okay. Okay. Soalan tadi, ungkapkan M dalam sebutan
N. Okay, awak kena faham soalan. Ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi jawapan dia adalah M sama dengan K. K berapa? 6,4 N. Ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi inilah jawapan dia. Okay? Senang je kan? Okay, kita lihat B. Okay. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, kita lihat. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3N. Itu je. Maknanya kita terjemahkan ini, kita wakilkan ini dalam bentuk ubahan. Kemudian kita tukarkan dalam bentuk persamaan M sama dengan letak malah dia ada K punca kuasa 3 N. Okay, kemudian gantikan nilai M adalah 0.8 sama dengan K darab punca kuasa 3 N berapa? 0.125. Okay. K macam tadi sama juga 0.8 bahagi bawah dia. 0.8 per punca kuasa 3 0.125. Okay. Jadi bila gunakan kalkulator awak akan dapat jawapan 1.6. Ini adalah nilai K. Tapi soalan dia nak ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi M sama dengan K adalah 1.6. N adalah punca kuasa 3 N. Punca kuasa 3 N. Inilah jawapannya. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Baiklah, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, kita baca soalan ni. Pemanjangan spring XCM berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Okey pelajar. Pertama sekali awak kena faham apa soalan dia. Okey, lihat ni. Pemanjangan spring. Okey, maknanya dia pemanjangan spring dia berubah secara langsung. Maknanya spring tu akan jadi makin panjang dengan pemberat. Jisim pemberat. Maknanya semakin bertambah jisim pemberat semakin panjang dia punya spring. Pemanjangan spring berlaku. Okey. Pemanjangan spring diwakilkan dengan X, jisim pemberat diwakilkan dengan W gram. Okey, jadi apa-apa pun, pertama sekali kita wakilkan dalam bentuk ubahan. Maknanya, X, ni pemanjangan spring, berubah secara langsung dengan W, yakni jisim pemberat. X berubah secara langsung dengan W. Okey, itu mula sekali. Maknanya kita wakilkan dalam bentuk ubahan. Bila dah tukar ubahan ini, kita tukarkan dalam bentuk persamaan. X sama dengan letak pemalar K, W. Okey, kemudian kita masukkan nilai. Okey, baca seterusnya. Diberi bahawa pemanjangan spring tadi adalah X kan? Okey, 3 cm. Maknanya X dia adalah 3. Sama dengan K, W kita tak tahu. Apabila dia letakkan pemberat sebanyak 200 gram. Maknanya W dia adalah 200. Okey. Carilah nilai K. Okey. So, macam biasa K, 240 sini dia jadi bahagi. Maknanya K sama dengan
3/200. Okey? Okey. Kemudian awak akan dapat K sama dengan 0.015. Ini baru dapat nilai K. Okey, ini bukan jawapan yang dikehendaki. Ya, ungkapkan X dalam sebutan W. Berulang sekali saya beritahu, baca soalan. Soalan dia, ungkapkan X dalam sebutan W. Dia bukan suruh cari nilai K. Jadi, X dalam sebutan W, maknanya X, ambil dari sini lah, X sama dengan KW kan? X sama dengan, K kita dah tahu dah, 0.015W. Inilah baru jawapannya. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Kita terus ke soalan seterusnya. Okey, kali ini soalan nombor 3 saya ambil daripada soalan latih kendiri 1.1b pada muka surat 10 buku teks awak. Okey, diberi P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4, ungkapkan P dalam sebutan Q jika, okey, kita lihat A. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okeykan saja dia, tukarkan saja dalam bentuk ubahan. Okey, bila P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3, kita tukar dalam bentuk persamaan. Okey, P sama dengan K Q kuasa 3. Okey, apa nilai P? P adalah 32. K, kita lihat nilai Q apa dia? 4. Maknanya 4 darab 4 kuasa 3. Okey, 32 sama dengan K, 4 kuasa 3 berapa? 64. 4 darab 4, 16. 16 darab 4, 64. Jadi, K sama dengan 32 bahagi 64. Awak akan dapat K sama dengan 0.5. Okey? Okey. Dapat ini belum jawapan. Ungkapkan, tengok soalan dia apa pun, lihat soalan. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Maknanya P sama dengan 0.5 Q. Ini baru jawapan. Tolong berhati-hati. Lihat ini baru jawapan. Kata nanti awak tak dapat jawapan akhir. Okey, kita lihat B. Okey, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, buat saja salin macam ni. Kemudian tukar bentuk persamaan. P sama dengan K punca kuasa 2Q. P adalah 32 sama dengan K darab Q adalah punca kuasa 4. Punca kuasa 4 berapa? 2 kan? Punca kuasa 2, 4. Maksudnya 2 kuasa 2, 4. 32 sama dengan K darab 2. So, K 2 bawa sana jadi 32 bahagi 2. K sama dengan 32 per 2. K sama dengan 16. Lagi sekali saya ingatkan, ini bukan jawapan. Tukarkan dalam bentuk ungkapan P dalam sebutan Q. P sama dengan 16Q. Inilah baru jawapan. Okey, jadi saya rasa 3 soalan. Saya dah bagi contoh. Lepas ni awak boleh buat lagi dalam buku teks dan buku kerja yang lain.